Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, selamat datang kepada semua penonton pada malam ini untuk live bicara santai Cakna Waris Sekolah Kebangsaan Teluk Air Tawar 13050 Batuas, Pulau Pinang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada yang sudi masuk. Jadi sebelum kita mulakan dengan doa, sila share, sila subscribe channel kita insya-Allah. Jadi untuk majlis kita lebih diberkati Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni, insya-Allah marilah sama-sama kita menadah tangan memohon keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pimpinan doa oleh saya bersama Ustaz Syekh Ustaz Syekh Mahathir Syamsuddin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sama-sama kita aminkan doa yang akan dibacakan sebentar lagi insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Ya Allah, kami pohon ihsan dan rahmat-Mu. Semoga pertemuan dalam program ini kami dikurniakan limpahan ilmu yang berguna lagi bermanfaat dan kefahaman yang berlandaskan wahyu-Mu. Semoga dengan ilmu yang kami perolehi nanti adalah ilmu yang dapat memudahkan kami melaksanakan tugas dan tanggungjawab kami dengan mudah dan sempurna. Limpahilah keberkatan terhadap usaha-usaha kami. Ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami ide-ide yang bernas. Semoga dengannya kami mampu mengangkat martabat diri, agama dan bangsa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Saat ini kami mengangkat tangan memohon ke hadrat-Mu, memohon perlindungan dan pertolongan daripada-Mu, Ya Allah. Kami sedar, kami akur, wabak COVID-19 ini adalah teguran daripada-Mu, Ya Allah. Maka ampunkan segala dosa kami, kesalahan dan kesilapan kami, Ya Allah. Bantulah kami, hamba-hamba-Mu yang lemah ini, Ya Allah. Angkatlah, hapuskanlah wabak ini dan lenyapkanlah, Ya Allah. Ya. Wahai Tuhan yang Maha Berkuasa, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami, negara kami dan seluruh dunia daripada wabak ini, Ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti, sembuhkanlah mereka yang sedang dirawat, Ya Allah. Berikan kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan kami yang sedang bertungkus lumus berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi wabak ini, Ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء ما لا يكشفه غيرك.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Mahathir Samsudin atas pimpinan bacaan doa tadi. Ya tuan-tuan dan puan, ibu ayah, para penonton rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi dalam ujian yang Allah berikan kepada kita pada musim-musim pandemik ini. InsyaAllah sama-sama kita jaga kita, insyaAllah kita jaga anak-anak kita, insyaAllah kita jaga masyarakat kita dan kita jaga semua masyarakat negara kita. Semoga insyaAllah apa yang sedang kita lalui sekarang ni Allah Ta'ala angkat semula ke langit dan insyaAllah kita dalam keadaan yang semula seperti mana sedia kala. Baiklah tuan-tuan dan puan, ibu ayah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada panel-panel kita yang turut pada malam ni insyaAllah. Bersama dengan kita pada malam ni insyaAllah Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Attawar sendiri, iaitu Tuan Haji Asri bin Haji Majlan insyaAllah sebagai panel yang pertama, dan insyaAllah selepas itu diikuti dengan panel yang kedua Cikgu Khairul selaku YDP yang di-Pertua Majlis Guru Kaunseling Pulau Pinang, dan kita jemput khas pada malam ni untuk berkongsi sesuatu bersama dengan waris insyaAllah. Dan panel kita yang ketiga pada malam ini, terima kasih kepada Puan Yusra binti Ramli selaku wakil waris daripada Sekolah Kebangsaan Teluk Attawar. InsyaAllah kita akan berkongsi sesuatu pada malam ni bersempena dengan cuti dah habis seminggu, raya pun dah, korban pun dah. Alhamdulillah. Kepada yang darah tinggi, berhati-hati dengan daging-daging yang anda makan. Okay. Jangan terlalu lebih sangat insyaAllah. Dan insyaAllah pada malam ni juga untuk makluman para penonton, insyaAllah sekejap lagi kita akan bagi link untuk pendaftaran SEPLKM. Apa cikgu? SPLKPM. Banyak hari cuti dia lupa. Okey, dan insyaAllah kita akan dapat kredit LDP ya cikgu nah? InsyaAllah. Okey, jadi insyaAllah jadi terima kasih sekali lagi kepada semua panel. Dan baiklah tuan-tuan dan puan, jadi seperti mana yang kita sedia maklum, PDPR akan terus berjalan. Kalau Kedah esok dah mula PDPR semula, dan lusa insyaAllah kita di Penang dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya akan meneruskan PDPR masing-masing. Jadi insyaAllah saya dipahamkan ada rakan-rakan guru kita dah beli headphone baru, kerusi baru pun on the way nak sampai dah, Masya Allah, tabarakallah. Dan kita harap tengok Cikgu Yusra sendiri belakang background tu pun Masya Allah, tabarakallah. Saya masih lagi background yang sama belakang ni, Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, Cikgu Asri Masya Allah, teringat sungguh kat sekolah. Tengok background sekolah daripada atas. Allah, ni drone punya cerita. Jadi insya Allah, ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para penonton yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pada malam ni kita juga akan ada cabutan betuah. InsyaAllah saya dipahamkan oleh pihak penganjur 15 cabutan betuah kita akan buat dari masa ke semasa. Jadi sekejap lagi insyaAllah ada link, sila tengok link di paparan dan sila masuk, daftarkan diri anda. Manalah tu pada malam ni insyaAllah ada rezeki yang baik untuk kita bersama insyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan, ibu ayah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akan mulakan pada malam ni insyaAllah. Saya akan bagi ruang dan peluang pada awal bicara santai kita pada malam ni kepada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Attawar, Tuan Haji Asri bin Majlan, untuk ucapan alu-aluan dan seterusnya sedikit menyentuh PDPR yang sedang kita lalui sekarang. Juga sebagai wakil MGB, ni orang kuat Majlis Guru Besar, Masya Allah, tabarakallah. Untuk itu, dengan siap majlis, mempersilakan Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Attawar untuk meneruskan bicara santai kita pada malam ni. Silakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali terima kasih Tuan Haji Abu Bakar selaku moderator kali ini yang merupakan guru bimbingan dan kaunseling Sekolah Kebangsaan Teluk Attawar, Cikgu Khairul Nizar, ahli panel yang kita jemput, yang juga yang di-Pertua Majlis Guru Kaunseling Negeri Pulau Pinang, dan akhir sekali Puan Yusra Ramli, ahli panel ketiga yang juga waris Sekolah Kebangsaan Teluk Attawar, dan juga para waris yang mengikuti live kita pada malam ini.
Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada unit bimbingan dan kaunseling Sekolah Kebangsaan Teluk Air Tawar kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam program kali ini dalam Bicara Santai Cakna Waris. Bila saya tengok ahli-ahli panel yang lain ni, saya terasa sedikit sangat perkongsian ilmu yang boleh saya sampaikan dibandingkan dengan ahli-ahli panel yang lain. Walaupun begitu, pada setiap kita ada peranan yang perlu dimainkan. Seorang guru besar, dia ada peranan dia. Penolong kanan ada peranan dia. Guru-guru, waris, tok imam, tok pengulu, peniaga tepi jalan, semualah yang berada di sekeliling kita perlu memainkan peranan untuk melihat bahawa setiap daripada kita membantu kita, setiap daripada kita untuk melalui pandemik COVID-19 ini. Siapa sangka tuan-tuan dan puan, kesan COVID ini yang dulu kita dengar berada di negeri China, sekarang ni dia berada betul-betul di sebelah rumah kita. Dan di kejiranan kita ada di kalangan kita, saudara-saudara kita pun juga ada yang terkesan. Hari ini saya lihat dalam laporan status COVID, hampir kes yang ada pada hari ini 15,902 kes. Dan saya lihat dalam tempoh 3 hari ini hampir 514 orang telah meninggal dunia. Jadi sedar tak sedar, kita dalam beberapa bulan yang akan datang ni kita dah nak masuk tahun kedua kita mengharungi pandemik COVID-19 ini. Mari kita sama-sama berdoa agar diangkat ujian ini dan kita dapat kembali seperti sedia kala. Untuk makluman semua rakan-rakan dan tuan-tuan dan puan, alhamdulillah vaksinasi di kalangan guru dan warga Sekolah Kebangsaan Teluk Air Tawar sudah mencapai 50% dan saya pun insyaAllah esok akan mendapat suntikan yang pertama di Pulau Pinang yang kita pakat-pakat tekan dululah. Jadi alhamdulillah esok saya akan dapat vaksin yang pertama. Baik, berbalik kepada kerja buat kami sebagai pendidik, yang mana kita nak memastikan anak didik kita, iaitu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak memastikan pembelajaran anak-anak kita tidak terganggu. Jadi kementerian telah mengadakan satu program iaitu PDPR. Apa sebenarnya PDPR ni? PDPR ni adalah pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi mahu tidak mahu sewaktu pandemik COVID ini, PDPR adalah merupakan pilihan yang terbaik kepada semua murid. Sebenarnya kami warga pendidik, cikgu-cikgu lah, semakin hari semakin cemas. Kita tak tahu tahap pembelajaran anak-anak kita di rumah. Kita tak tahu kita tak tahu pelajar tahun 1 yang baru masuk tak sampai sebulan 2 bulan telah perlu melalui PDPR. Tahun 2 tahun lepas berapa bulan dapat mengikuti pembelajaran secara bersemuka. Ditambah pula pada tahun ini. Tapi alhamdulillah lah kita Sekolah Kebangsaan Teluk Air Tawar, kita telah mendapat tajaan program apa yang dipanggil sebagai program Tunas Sinar di bawah MPDCA Perda yang akan melibatkan hampir 20 murid tahun 2 yang kita dapat kesan yang masih tidak boleh membaca disebabkan oleh tidak dapat mengikuti pembelajaran bersemuka ni. InsyaAllah program ini sedang berjalan dan 2 orang guru kita telah peruntukkan untuk menyelia serta menjalankan PDPR bersama dengan murid-murid tersebut. Jadi saya berharap agar ibu bapa yang terlibat tolonglah beri kerjasama. Dan sebagai pentadbir, kita sedar guru-guru sekarang ini yang
yang memulakan PDPR dalam keadaan serba kekurangan, kurang kemahiran dan rujukan untuk panduan. Ditambah pula dengan murid yang tidak bersedia pada tahun 2020. Tapi pada tahun 2021 saya lihat para guru telah berusaha menambah baik tengok PDPR dengan mengumpul ilmu. Mereka ni bukan saja belajar mengajar, tetapi saya lihat dalam tahun 2021 ini mereka telah mencuba pelbagai usaha untuk memastikan anak didik kita, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ini dapat mengikuti pembelajaran secara yang terbaik. Sebagai pentadbir, saya akan sentiasa memberi bimbingan, nasihat serta dorongan kepada guru-guru dalam melaksanakan PDPR agar sentiasa berada dalam landasan yang betul selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia. Pemantauan juga kita adakan bagi memastikan PDPR berjalan dengan rancak. Para guru juga saya lihat sentiasa mencari ilmu dengan mengikuti latihan atau kursus-kursus yang disediakan bagi memastikan PDPR kita ni dapat berjalan dengan baik. Dan saya lihat apa yang kita boleh lihat pada kebelakangan ini, guru-guru sentiasa berkongsi idea, mencari kaedah yang paling baik, menarik dan berkesan. Semacam yang kita tengok tadi, Puan Yusra tadi tengok background dia sendiri. Background dia sendiri adalah menunjukkan bagaimana PDPR yang berlaku di rumah. Suasana yang telah diwujudkan oleh Puan Yusra itu telah menunjukkan bahawa ibu bapa mengambil peranan yang penting dalam membantu pembelajaran anak-anak. Saya juga ingin merakamkan sekalung penghargaan lah kepada guru-guru Sekolah Kebangsaan Teluk Etawar yang sentiasa berusaha dalam meningkatkan mutu pengajaran mereka. Kita mula dengan tahun lepas, kita mula dengan paling basic iaitu WhatsApp kelas. Paling basic sekali kita gunakan menggunakan WhatsApp kelas. Maklumkan apa yang perlu dilaksanakan. Kemudian kita beralih pada tahun ini, kita beralih kepada penggunaan channel Telegram yang saya nampak amat berkesan dalam memastikan setiap murid itu tidak tertinggal mengikuti pembelajaran mengikut waktu serta jadual pembelajaran yang telah disediakan. Juga penggunaan Google Meet serta Microsoft Teams amatlah merangsang minat murid-murid untuk belajar. Saya nampak usaha ni usaha yang dilakukan oleh guru-guru serta sokongan daripada ibu bapa ini bukan saja bertujuan agar anak-anak kita mendapat pendidikan yang terbaik dan tidak tercicir walaupun tidak dapat hadir ke kelas secara bersemuka. Jadi guru-guru telah perlu memainkan peranan, ibu bapa juga perlu memainkan peranan untuk memastikan mereka ini tidak ketinggalan. Pihak sekolah juga melihat agar sekiranya ibu bapa yang ada bermasalah seperti anak-anak tiada peranti atau berkongsi peranti, kita ambil inisiatif untuk menyediakan modul yang bersesuaian untuk murid yang terlibat. Jadi apa yang kita laksanakan, yang penting sekali ialah sekiranya ibu bapa mengalami sebarang masalah, kita kena berkongsi dengan guru-guru. Jadi kita di pihak sekolah pula kita akan cari jalan untuk lihat bagaimana dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid-murid tersebut. Saya sebagai pentadbir bersama dengan penolong-penolong kanan akan berada dalam setiap grup kelas atau mata pelajaran. Jadi kita akan dapat lihatlah
guru ini bagaimana mereka melaksanakan PDPR serta proses-proses pembelajaran yang melibatkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tanya guru lah, kalau kita tanya guru mengajar secara PDPR ke terbaik ataupun mengajar secara bersemuka. Jadi kita pastilah guru-guru nak tengok anak murid dia bersemuka ni lebih baik kerana impaknya berbeza. Jadi walaupun begitu kita faham disebabkan oleh mengurangkan pergerakan dalam pergerakan di kalangan rakyat, sekolah tidak dapat dibuka, jadi kita terpaksa menggunakan PDPR sebagai salah satu daripada cara menyampaikan pembelajaran anak-anak. Yang penting kita semua guru dan murid, waris perlu melaksanakan menjalankan tanggungjawab serta memainkan peranan masing-masing. Saya ingat takat tu saja Tuan Haji untuk pusingan yang pertama ini. Boleh takat tu Tuan Haji? Okey cikgu, untuk orang yang pertama terima kasih sedikit gambaran. Saya ingat waris juga sedia maklum, kita juga bagi pihak sekolah, bagi pihak kementerian lah mengucapkan terima kasih banyak-banyak juga kepada waris yang telah pun lulus sebenarnya tahap sijil sebagai guru di rumah. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau cikgu-cikgu dulu tahu WhatsApp dengan Telegram saja, tapi sekarang ni bukan cikgu-cikgu je, waris pun tahu WhatsApp, tahu Telegram. Bukan WhatsApp, Telegram saja, dah reti dah apa dia Microsoft Team, Google Drive, Google Meet. Masya Allah, tabarakallah. Canva Education. Dulu saya pun tak tahu apa dia Canva Education tu. Alah, rupanya Canva Education ni boleh buat itu, boleh buat ini untuk menarik minat anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Okey, Office 365, Google Classroom, YouTube, Facebook, TikTok. InsyaAllah dalam sehari dua lagi Cikgu Bakar pun tengah belajar ni untuk ber-TikTok bersama anak-anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi parents, terima kasih pada malam ni yang masih lagi bersama dengan Penang Counselor Channel di YouTube dan di Facebook Sekolah Kebangsaan Teluk Air Tawar, Batu 10 Pinang. Kita masih lagi dalam bicara santai Cak Nawaris sebelum kita buka balik sekolah pada lusa insya-Allah. Jadi ibu ayah dah cukup bersedia sebenarnya dengan apa yang dia ada lah. Tak ada seorang waris tulis di bawah tu dia kata cuba sebaik mungkin, tapi kekangan tugas dan sebagainya menyebabkan tak boleh bagi secara maksima. Okey, baik. Tak apa. Kita sedia maklum insya-Allah yang tu. Baik. Jadi pada malam ni insya-Allah saya nak serahkan majlis kepada ahli panel kita yang seterusnya, Cikgu Khairul, yang sebelum ni banyak terlibat dengan live ni sebagai YDP di Penang Counselor, bukan di negeri Pulau Pinang saja. Okey, di Selangor lah, di Kedah lah, di mana-mana lah, berkongsi dalam berbagai-bagai. Dan baru ni alhamdulillah tahniah Cikgu Harul secara peribadi, anak dia pun ambil SPM, alhamdulillah, syukron, dah dapat pun tempat di yang sepatutnya. Dan pada malam ni saya nak minta Cikgu Harul berkongsi sikit dengan para waris terutamanya, okey, untuk memantapkan lagi insya-Allah parenting skill kita. Kadang-kadang kita ni ikut hadu ada aja, tapi pada malam ni mungkin ada penambahbaikan insya-Allah. Silakan Cikgu Khairul. Baik, alhamdulillah. Pertama, terima kasih kepada rakan seperjuangan saya, juga kekanda saya Haji Abu Bakar yang bertindak sebagai moderator pada malam ini. Yang saya hormati Tuan Guru Besar kita, permulaan dia orang kita memberi satu momentum yang cukup berkesan tu dengan gambar berlatar-belakangkan sekolah berada di atas awan tu, mengambil daripada atas awan Tuan GB kita. Kemudian kepada rakan panel yang sebenarnya juga merupakan waris, orang kita waris apa? Dia panggil nama glamour Seketat, Sekolah Kebangsaan Teluk Air Tawar. Nama glamour tu Seketat. Okey. Kemudian alhamdulillah, dan juga barisan orang kata jawatankuasa SK Teluk Air Tawar yang berjaya menganjurkan program pada malam ini. Alhamdulillah, kita tengok kita punya audience pun agak ramai, alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah malam ni masing-masing meluangkan masa untuk kita bersama-sama berkongsi
orang kata ilmu sedikit, bukan nak mengajar, satu perkongsian yang mungkin boleh memberi satu panduan untuk kita nak meneruskan kita punya bimbingan kepada anak-anak sebagai seorang ibu bapa, sebagai seorang waris, sebab telah diumumkan oleh Menteri Kanan Pendidikan kita yang mana PDPR akan berlangsung sehingga 31 Ogos. Jadi kita ada masa yang agak panjang lagi untuk kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Jadi sebelum saya meneruskan apa persoalan yang telah diajukan oleh Tuan Haji Abu Bakar kepada saya, secara peribadi saya ingin mengucapkan jutaan tahniah dan syabas pertamanya kepada Ramu kerana telah berjaya merancang, melaksanakan PDPR dengan begitu komited dan dengan memastikan setiap PDPR yang dijalankan itu berjalan dengan lancar walau apapun masalah yang berlaku. Dan tahniah juga pada rakan-rakan guru kerana ramai pada masa sekarang ni dah celik IT, dah tahu macam-macam. Dulu bila dengar green screen tu mendatang apa? Sekarang dah tahu apa itu green screen. Kan? Bila sebut GM lah, Microsoft Team lah, semua sekarang ni semua dah pandai. Alhamdulillah. Berkat daripada hikmah. Orang kata apa yang berlaku ini adalah antara hikmah di mana semua orang dah celik IT, dah boleh menggunakan IT semaksimum yang mungkin untuk memberikan yang terbaik pada anak-anak murid. Yang keduanya, ucapan tahniah dan syabas juga kepada ibu dan ayah dan juga para penjaga. Sebenarnya Anda kini belakang sebenar pada anak-anak sebenarnya. Dulu mungkin tugas kita hanya orang kata sekadar bawa anak sampai ke sekolah, okay, kita pergi kerja. Tapi sekarang ada satu lagi tugas tambahan, ibu bapa dah jadi pun guru kat sekolah. Macam Cikgu Bakar kata tadi, dah mungkin dah boleh bagi sijil lah. Maksudnya dah mencapai satu tahap yang mana dah boleh menjiwai perasaan anak-anak, dah boleh memahami psikologi anak-anak, dah boleh memahami emosi anak-anak. Macam mana anak-anak tu belajar, mak dan ayah dah dapat lihat 24 jam sekarang ni. Dah tahu macam mana struggle-nya anak untuk belajar. Okey, terima kasih mak dan ayah atas kerjasama dalam memberi sokongan, memberi bimbingan dan memenuhi keperluan anak-anak dalam kelas PDPR ini. Tahniah dan syabas. Dan tahniah yang terakhir untuk murid-murid sendiri. Okey, khususnya murid-murid yang ada di dalam ni adalah murid-murid SK Teluk Air Tawar, yang mana kamu semua sebenarnya orang pelajar-pelajar yang hebat, pelajar-pelajar yang memang inginkan kejayaan walau apa jua masalah ujian yang sedang kita hadapi, tapi kamu tetap mengikuti, kamu tetap masuk kelas, kamu tetap belajar baik dan kamu dapat banyak ilmu. Jadi insya-Allah terima kasih kepada semua rakan guru, ibu bapa dan juga murid-murid. Teruskan perjuangan kita. Hari Isnin nanti kita akan mula kembali PDPR kita. Semoga kita akan terus bersemangat untuk menghadapi apa jua rintangan. Jadi berdasarkan persoalan yang telah diberikan oleh Cikgu Abu Bakar, apa yang boleh kita bantu untuk bersama-sama dengan mak dan ayah pada malam ini untuk kita berkongsi sedikit. Apa yang saya nak bawakan pada malam ini ialah tentang, saya nak bawa satu konsep mana yang bawa di mana-mana ceramah saya bila masa bersama dengan parents, iaitu konsep trust. Perkataan trust, T-R-U-S-T, trust. Trust ini kita tahu kalau kita translatekan dalam bahasa Melayu bermaksud percaya. Okey, disebabkan trust, disebabkan kepercayaan inilah sebuah keluarga itu masih lagi utuh, berdiri sehingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Bagaimana pasangan suami isteri itu terus kekekalan hubungan mereka atas perkataan trust ini. Bagaimana anak-anak itu dihantar ke sekolah di mana mak dan ayahnya percayakan kebolehan guru-guru, maka dihantarlah. Maksudnya trust ini sangat besar. Maka janganlah dihancurkan trust ini, janganlah dihancurkan kepercayaan ini, sebab untuk nak membina kepercayaan itu kadang-kadang mengambil masa yang cukup panjang. Tapi untuk nak menghancurkan kepercayaan itu kadang-kadang hanya mengambil beberapa saat sahaja. Jadi kita bawa hari ini, saya nak berkongsi dengan ibu-ibu dan ayah-ayah khususnya yang ada dalam ni, dan juga mungkin rakan-rakan guru tentang konsep trust yang boleh kita bawa, yang boleh kita semai bersama-sama sepanjang kita berada bersama dengan anak-anak. Pada masa ini kita banyak masa bersama dengan anak-anak. Mungkin sebelum ni kita tak pernah terfikir bahawa kita kena berada dengan anak-anak 24 jam. Kita pun BDR di rumah, anak-anak pun PDPR di rumah. Bermaksud kita melihat anak kita, perkembangan anak kita hampir 2 tahun ini di rumah. Jadi sebagai mak dan ayah,
sudah pastinya cabarannya cukup tinggi sebenarnya. Cabarannya cukup hebat. Bila mana anak tu mungkin lebih daripada seorang, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cabarannya lebih lagi tinggi. Jadi secara ringkasnya, trust yang pertama itu InsyaAllah kalau kita amalkan trust ini, kita bawa dalam pendekatan ini bersama dengan anak-anak kita sepanjang berada bersama dengan mereka, saya yakin hubungan itu akan lebih baik, suasana itu akan lebih harmoni, waltil, tapi dia boleh jadi ibarat rumahku syurgaku, satu gedung yang sangat besar yang di dalamnya macam-macam kebahagiaan, kegembiraan yang ada. Okey, yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, trust itu yang pertama adalah time. Itu masa. Masa bermaksud dia ada masa ni ada dua jenis. Masa yang berkualiti dan masa yang berkuantiti. Sekarang ni kita memang banyak masa berkuantiti di rumah. Okey, tapi dalam masa yang berkuantiti itu ada tak kita jadikan masa yang ada itu masa-masa yang berkualiti yang mana boleh memberi manfaat pada anak-anak kita. Adakah kita memberi perhatian? Adakah kita boleh jadi seorang pendengar yang baik? Sebab sekarang ni bila pelajar itu tidak ke sekolah, mereka berada lebih lama di rumah, mereka kadang-kadang memerlukan seseorang untuk menjadi pendengar yang baik. Mungkin kalau di sekolah dulu ada permasalah, cikgu bel lah tukang dengarnya dengan begitu kan? Tapi bila anak-anak tu berada di rumah, kadang-kadang mereka tak ada pendengar yang baik. So sebagai mak dan ayah, sediakan masa yang terbaik untuk kadang-kadang kita jadi pendengar dan kadang-kadang untuk kita memberikan perhatian supaya anak-anak itu tidak akan rasa tersisih. Anak-anak itu tak akan rasa kesorangan. Sebab kita bimbang, kalau masa kita tak ada, kita bimbang anak-anak itu dia akan rasa tersisih, akan rasa kesepian. Sebab kalau di sekolah dia akan berjumpa dengan kawan-kawan dan cikgu-cikgu di rumah. Kalau kita tak memberi masa, kalau kita pun sibuk, tak ada masa yang berkualiti, kita bekerja, tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi carilah masa-masa yang berkualiti, kadang-kadang tak lama, 5 minit, 10 minit untuk kita menjadi pendengar yang baik apa yang sedang berlaku pada anak-anak. Okey, itu yang pertama, T. Kemudian yang keduanya daripada perkataan R itu respect. Okey, maksudnya respect ini kita saling menghormati, menghargai pandangan. Pada masa ini kadang-kadang konflik akan mudah berlaku. Sekiranya sebagai mak dan ayah meletakkan ego mak dan ayah itu sangat tinggi, menyebabkan konflik mudah berlaku. Sebab bila kita berada di rumah, kadang-kadang kita juga pandangan-pandangan anak. Kita juga perlu menghormati kehendak anak. Maksudnya sebagai mak dan ayah perlu ada toleransi, perlu ada tolak ansur. Kalau kita pakai kita punya kuasa saja, kita kata A, anak kena ikut A, mungkin anak-anak tu akan mudah rasa stres. Jadi kena respect each other. Kena sebagai mak pun kena respect anak, anak pun kena respect mak. Begitulah juga ayah pun sama. Maksudnya supaya kita dapat mencari satu penyelesaian yang terbaik jika ada konflik dan sebagainya. Okey, pada masa ini juga sebenarnya mak dan ayah boleh mengenal pasti kebolehan dan minat anak-anak sebenarnya. Bila dah banyak masa bersama dengan anak, kita boleh detect anak-anak punya kebolehan, anak-anak punya minat yang mungkin sebelum ni kita tak tahu. Kita hantar anak pergi sekolah, balik sekolah. Kita pun balik dah hampir malam, petang dan sebagainya. Kita tak dapat detect. Ini antara masanya untuk kita boleh detect apa kebolehan-kebolehan. Macam anak sendiri yang kecil sekali tu, saya nampak dia kreatif. Dari segi kebolehan melukis, mewarna. Jadi pada masa yang ada ni, kadang-kadang selepas dia ada PDPR, saya akan suruh dia lebih banyak melukis, mewarna supaya kita boleh polish dia punya bakat yang kita kenal pasti. Okey, pada masa yang sama saya juga minta pada mak dan ayah ada certain time, certain why not kita bagi orang kata apa, ruang untuk mereka sendiri yang buat keputusan. Kalau contohnya macam yang dah besar tiba-tiba rasa macam bilik tu dah macam suasana dah, tak boleh lah. Macam anak saya yang sulung pun asal bilik tu warna pink, tiba-tiba dia kata ayah nak tukar lah, kakak dah besar dah 18 dah, takkan nak pakai pink lagi. Okey, so kita bagi dia buat keputusan. Okey lah kakak nak buat macam mana. Dia pun cari design dan sebagainya. Okey, kau nak cat warna macam ni. Okay, kita bagi dia kebebasan untuk dia membuat keputusan. Memang boleh kita buat keputusan, tapi kita nak bagi dia belajar untuk membuat keputusan. Tak kira walaupun sekolah rendah pun sama. Kalau dia mai tanya sesuatu, kita bagi dia pilihan. Okey, sekarang ayah bagi pilihan. Okey, nak A ke nak B? Dia yang sendiri buat pilihan. Memang senang. Paling mudah adalah kita buat pilihan. Okey, ambil A. Tapi belum tentu yang kita buat keputusan tu dapat memuaskan hati anak-anak. Jadi kita ajar dia untuk membuat keputusan. Di saat-saat orang kata kita sentiasa berada bersama dengan mereka. Okey, dan kalau boleh ibu dan ayah jangan terlalu memaksa.
Kita ni kadang-kadang nak tengok anak kita buat tu, anak kita tengok ada kesesuaian masa, kesesuaian tempat. Kadang-kadang bila kita terlalu memaksa, kita mereka mudah tertekan, dia akan jadi depression dan kita bimbang. Dia boleh pergi kepada suatu tindakan-tindakan di luar jangkaan. Macam baru ni yang kita tengok yang bagaimana seorang pelajar di Taiping tu yang buat sesuatu yang di luar jangkaan kita. Dan jadi kita kena jangan terlalu memaksa. Dalam keadaan sekarang ni kita memerlukan kebijaksanaan. Mak dan ayah perlu membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan. Memang kita pun stres, banyak benda yang kita nak fikir sebagai mak dan ayah. Tapi sebagai orang yang lebih dewasa, orang yang lebih matang, kita perlu menggunakan kebijaksanaan yang ada untuk kita melakukan sesuatu sebagai panduan kepada anak-anak. Okey, saya pergi laju sikit sebab saya takut tak sempat masa. You unconditional love. Maksudnya kasih sayang yang tiada nilai, yang tiada batasan. Okey, dalam masa-masa kita bersama dengan anak ni, untuk kita marah anak tu sangat senang. Dia buat salah sikit je untuk kita marah tu cukup senang. Tapi saya mengharapkan agar bila masa anak tu buat sesuatu yang baik, tolong beri penghargaan, tolong puji. Manalah tahu tiba-tiba contoh paling mudah, anak kita ni nak tolong kita lipat kain. Tapi cara dia lipat kain tu tak macam kita. Kita lipat 4 segi, dia lipat 3 segi. Kan? Sebagai mak dan ayah ni kadang-kadang kita tengok kita mudah nak marah. Kalau macam ni punya lipat, baik ayah lipat. Macam orang tak ada tangan. Sedangkan anak tu cuba nak membantu, itu bantu kita. Why not? Benda yang dia buat baik itu kita puji. And then, untuk betulkan keadaan tu, kita ajar dia. Sebab tu kata, jangan, kalau boleh tu, elakkan suruh, tapi ajak. Suruh dan ajak ni berbeza. Suruh tu disuruh, kita tak buat apa. Kita suruh tapi kita tak buat apa. Tapi bila kita ajak, kita bersama-sama. Jadi, ibu-ibu dan ayah-ayah, unconditional love. Pujilah sekiranya anak tu buat baik. Kalau anak tu buat salah, memanglah perlu dihukum, perlu ditegur. Tapi kadang-kadang kita terlupa bila anak tu buat baik, kita lupa nak memuji sebab kita rasa membuat baik itu adalah satu kemestian bagi seorang anak. Kalau saya yakin anak-anak tu akan dirasa akan lebih dihargai, dia akan buat lebih baik dari semasa ke semasa. Okey? Alright, itu unconditional love. Pujilah anak-anak, berilah penghargaan, dalam doa-doa kita sebagai mak dan ayah, berdoalah, mintalah yang terbaik untuk anak-anak kita sebab kita tak tahu. Mungkin dalam banyak-banyak kita berdoa, ada satu doa yang Allah angkat, akhirnya Allah makbulkan untuk kejayaan anak-anak kita. Okey, sebab kita dah penat dah ni, kita dah bantu anak-anak kita dah pagi, petang, siang, malam untuk pastikan mereka dapat yang terbaik. Untuk pastikan cikgu-cikgu mereka dah puas hati iman anak-anak. Kita yang memastikan tuan-tuan. Memang penat. Tapi yakinlah tuan-tuan. Penat lelah tuan-tuan itu dalam nak menjaga anak-anak tu kadang-kadang terlepas pandang dan sebagainya. Tapi yakinlah kebaikan yang tuan-tuan buat pada anak-anak tu insya-Allah akan kembali kepada tuan-tuan. Jangan bimbang. Allah tu dia maha adil. Dia kata apa yang baik yang kita buat pasti kebaikan tu akan kembali kepada kita. So anak-anak ni kita punya amanah tuan-tuan. Teruk macam mana pun kita perlu lakukan yang terbaik. Okey? Baik. Kemudian saya juga nak mohon pada ibu dan ayah sensitif. Tadi ERUS sensitif. Ini sangat penting. Dalam keadaan sekarang ni kita tak tahu apa yang berlaku dalaman emosi anak-anak tu. Kadang-kadang kita nampak dari segi luarannya dia okey, tapi sebenarnya dalaman ni dia tertekan, dia stres sebab tak boleh keluar dan sebagainya, berada dalam rumah. Dia akan jadi berubah tingkah laku. So mak dan ayah please sensitif terhadap perubahan diri anak-anak tu sendiri, perubahan emosi anak-anak tu sendiri. Kalau kebiasaannya seorang yang happy go lucky, yang suka bersembang, yang suka gelak ketawa, tiba-tiba jadi seorang yang pendiam, seorang yang memendam rasa, yang tu kita perlu kenal pasti. Sebab itu dah saya kebetulan kita dah bercakap nak bagi tahu pada ibu-ibu di luar sana, guru-guru di luar sana, unit bimbingan dan kaunseling, guru kaunseling seluruh Malaysia sekarang ni sedang menjalankan satu proses saringan minda sihat secara online. Bertujuan apa? Bertujuan untuk nak kenal pasti perubahan-perubahan yang berlaku pada diri anak. Adakah anak kita, ada anak tuan-tuan ini ada perubahan dari segi emosinya, dari segi fizikalnya, dari segi tingkah lakunya, sebab kita bimbang. Sekiranya kita tak dapat kenal pasti, kita bimbang perkara-perkara yang di luar jangkaan dilakukan oleh mereka. Sebab tu dah bila kita lakukan saringan ini, okey tuan-tuan, kita dapat keputusan, sekiranya keputusan itu agak
orang kata tinggi dan agak orang kata apa, kita nak kata apa, agak serius, kita akan maklumkan pada tuan-tuan dan perempuan untuk diambil tindak. Sebab kita terbuka supaya tuan-tuan alert dengan perubahan. Sebab itulah kita kena sentiasa dari segi jaga percakapan kita tuan-tuan, jaga tutur kata. Sebab kadang-kadang bila kita tertinggi seorang dengan anak je, kita rasa okey je. Kita tinggalkan anak tu dalam keadaan dimarahi, mungkin dimaki dan sebagainya. Tapi pada kita okey, sebenarnya pada anak ada unfinished business. Ada yang tak selesai yang mungkin dia memendam. Bayangkan tuan-tuan, 4 minggu lepas, kalau hari-hari kita marah, katalah kita termarah, bukan kita nak marah. Dia memendam 4 minggu perasaan yang tak boleh nak bercakap. Bila bercakap balik kena marah tuan-tuan. So kena alert benda ni tuan-tuan. Sebab kita sebagai mak dan ayah, kita tak nak di luar jangkaan berlaku. Okey, so andai kata kita sebagai mak dan ayah pun, pada saya sekiranya kita melakukan kesalahan pada anak-anak, tak salah untuk kita memohon maaf. Tak jatuh darjat seorang mak dan ayah bila mana memohon maaf pada anak-anak. Anak-anak of course lah, bila kamu melakukan kesalahan, tolong mohon maaf. Sebab ingat, redha Allah bergantung kepada redha mak dan ayah. Okey? Dan yang satu lagi saya nak pesan dalam sensitif ini, tolong jangan banding-bandingkan anak. Lah ni kita ada anak semua duduk dengan kita, tolong jangan bandingkan. Ini salah satu orang kata apa, pantang lah sebenarnya pada anak-anak. Bila dibanding-bandingkan, kadang-kadang ada yang mengambil bandingan itu secara positif, dia akan bergerak ke arah yang positif. Tapi takut yang mengambil bandingan mak dan ayah ni kepada yang negatif, kita bimbang. Dia melakukan benda-benda, dia mungkin akan jadi orang yang rendah motivasi diri dan sebagainya. So kalau kita sendiri pun tuan-tuan, kalau dibandingkan, kita pun merasa sesuatu. So sebagai seorang anak, mereka tak suka dibanding-bandingkan tuan-tuan. So anak-anak bandingkan, kena pandai susun ayat supaya anak-anak tetap rasa. So membanding ini memang satu benda trauma pada anak-anak. Tambah-tambah bila ramai-ramai duk ada dalam ni. So kalau boleh, tolong elakkan tuan-tuan. Okey? Baik. Dan yang terakhir, touch. Touch ni maksudnya sentuhan. Sentuhan fizikal dan juga sentuhan emosi tuan-tuan. Inilah saat-saat di mana kita bersama dengan anak-anak kita setiap masa. Kita boleh makan sekali, kita boleh solat sekali, kita boleh melakukan aktiviti riadah sekali. Dan pada masa inilah kita boleh sentuh hati-hati anak kita. Melalui sentuhan-sentuhan emosi. Bila mana dah habis solat, kita angkat tangan berdoa bersama-sama, kita baca Quran bersama-sama, ada masa dan ruang untuk kita bersama-sama kongsi pengalaman kita dengan anak-anak yang mungkin sebelum kita tak pengalaman suka duka kita nak membesar, nak menjadi seseorang pada hari ini, nak menjadi seorang ayah yang terbaik, seorang ibu yang terbaik. Kita melalui macam-macam ujian dan ujian. Ini masa untuk kita nak bercerita dengan anak-anak, berkongsi supaya mereka tahu betapa nak berjaya ni bukannya suatu perkara yang senang. Nak berjaya ni bukan ada shortcut. Dia kena lalui suatu saat yang sukar sampailah kita berjaya. Ambil masa ini tuan-tuan untuk kita berkongsi dengan anak-anak, biar anak-anak tahu betapa susahnya kita nak membentuk, nak menjadikan sebuah keluarga pada hari ini keluarga yang bahagia dan sebagainya. Okey, dan kalau boleh sentuhan fizikal pada anak-anak itu jangan tinggal tuan-tuan. Ada sentuhan, jangan tak sentuh langsung. Dulu mungkin anak kita sentuh bila nak pergi sekolah salam. Ni bila dah duduk di rumah kita pun tak sentuh. Kena ada sentuhan fizikal. Peluk dan sebagainya supaya mereka masih merasai kasih sayang daripada seorang ibu dan ayah. Memang kadang-kadang kita bercakap dengan baik, tapi sentuhan tu sangat penting. Sentuhan tu sangat penting untuk kadang-kadang mendamaikan hati anak-anak yang tengah sedih, tengah runsing dan sebagainya. Okay, so Cikgu Bakar, saya rasa takat tu dulu untuk perkongsian ini, konsep trust ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini memberi satu panduan kepada ibu dan ayah untuk sama-sama kita lakukan yang lebih baik sehingga 31 Ogos nanti. Takat dulu, saya kembalikan kepada tuan moderator kita. Okey, terima kasih kepada Cikgu Khairul. Konsep trust tuan-tuan dan puan, TRUST. InsyaAllah dengan konsep trust ni kita harap lepas ni insyaAllah anak-anak di rumah, ibu ayah di rumah akan lebih mantap hubungan secara lebih intim dan baik. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah seterusnya seperti mana yang dimaklumkan di awal tadi, program kita Bicara Santai kita pada malam ni insyaAllah kita ada cabutan bertuah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk itu kita masuk slot cabutan bertuah. Kita akan cabut 5 yang pertama. Okey. So saya ingat Cikgu Musyita dah ready untuk cabutan bertuah 5 yang pertama. Silakan Cikgu Mus.
Okey, kita tengok siapa yang kena. Ya Mahathir Samsudin, Masya Allah, tabarakallah. Tengok kerja buat Allah Ta'ala, rezeki murah. Orang yang baca doa di awal tadi, yang mengimamkan doa kita pada bersama-sama memimpin bacaan doa kita tadi, Masya Allah. Tahniah Ustaz Mahathir. Nanti hubungi Rustia insya-Allah. Okey, next. Sila Cikgu Musita. InsyaAllah rezeki tak salah alamat ya tuan-tuan. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Musyita Ahmad 0194522990. Sila akan dihubungi selepas ni. Okey, next. Cikgu, sila. Yang kata roda impian ni. Kita golek sikit. Ya. Sila. Next, yang bertuah. Intan Sarina binti Saleh. Okey, tahniah. Tak tahulah Kak Intan ke, Dik Intan ke, Mak Intan ke, tapi tahniah. Yang keempat, dipersilakan. Next. Okey, pusing. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Tak boleh pergi haji pun dah faham. Okey, kita tengok. Okey, yang keempat. InsyaAllah. Okey, Norlin binti Abdul Razak 0132334014. Tahniah. Okey, next. Satu lagi Cikgu Mucita. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Habibi, ya Maulana. Kita tengok siapa yang dapat. Tahniah. Siti Nurizan binti Mat Kasim, ya macam kenal. Okey, tahniah. Okey, 5 yang pertama insyaAllah. Sekejap lagi kita akan teruskan. Yang masih belum daftar untuk cabutan bertuah, yang masih belum like dan subscribe kita punya channel, dipersilakan ya. InsyaAllah mungkin dengan tangan jari kita share tu, sesuatu kebaikan mungkin akan berlaku insyaAllah. Okey, Allah sebut dah asbab kebaikan tu bukan sekadar yang menerima, juga kepada yang memberi, begitu juga yang memberi sama dengan yang menerima insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan, kita akan teruskan dengan ahli panel kita yang kita jemput khas pada malam ni. Okey, Puan Yusra Ramli selaku waris di Sekolah Kebangsaan Teluk Tawar. Okey, tahniah juga untuk PKP yang pertama dulu. Saya ingat saya anak Puan Yusra pernah dapat hadiah satu program yang dianjurkan oleh Majlis Guru Kaunseling Pulau Pinang. Saya ada simpan gambar tu. Tahniah. Okey. Multiple intelligence tu ada dalam diri anak-anak. Kita yang nak tengok lagu mana. Jadi untuk itu pada malam ni insyaAllah saya nak minta Puan Yusra selaku waris share dengan kita persediaan mak ayah. Okey. Ataupun apa yang Puan Yusra buat untuk bantu anak beliau dan untuk pengalaman anak-anak orang lain. Dipersilakan Puan Yusra. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Jadi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih terlebih dahulu, terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada malam ni, Tuan Haji Abu Bakar bin Syafi'i, merangkap rakan seperjuangan saya lah dalam bidang yang sama. Seterusnya yang berusaha Tuan Guru Besar Tuan Haji Asri bin Haji Majlan, merupakan Guru Besar SKTAT lah, dan juga rakan ahli panel saya yang tidak asing lagi lah di mata dunia kaunseling ni. Saya rasa
semua cikgu kaunseling seluruh Malaysia kenal Cikgu Khairul ni, yang merupakan yang di-Pertua Majlis Guru Kaunseling Pulau Pinang. Jadi saya ni sekadar ibu bapa je lah yang berada di sini, bercakap bagi pihak ibu bapa lah. Okey, saya bertugas sebagai guru bimbingan kaunseling di Sekolah Menengah Agama di NW2. Alhamdulillah masuk tahun ni dah 12 tahun lah saya berkhidmat sebagai guru kaunseling. Jadi saya ibu ayah, ibu yang bekerja dan pada masa yang sama perlu tengok PDPR anak-anak kan di rumah. Jadi saya waris kepada Sofiah binti Syamsul, Dua Fatoni di SKTAT lah, dan anak saya pun 2 orang je, tak ramai. Sofiah tu anak sulung, yang kedua 6 tahun. Okey, baik, berbalik kepada topik kita pada malam ni. Bila kita tengok, sebelum saya mula ni, kita tengok tagline SKTAT ni. SKTAT di hati, SKTAT sekolah ini sekolah kami. Jadi sedap tagline tu, sekolah ini sekolah kami. Bila tengok sekolah ini sekolah kami ni, maksudnya kita ni, saya bercakap bagi pihak warisnya, kita ni waris, peranan kita kena pastikan anak-anak ni betul-betul melaksanakan PDPR di rumah. Kita bersama dengan sekolah. Kan cikgu dah cuba sedaya upaya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan pada anak-anak kita. Jadi kita ni waris kena bersama dengan para guru lah, kena bersama dengan barisan para guru memastikan anak-anak dapat melaksanakan PDPR, berlakunya PDPR di rumah. Saya pernah ada baca satu blog, tak ingat nama siapa yang tulis blog tu di laman sosial kan, media sosial, yang mengatakan sebenarnya peranan PDPR, kemenjadian berlakunya PDPR ni adalah 90% terletak pada ibu dan ayah. Kan? Sebab anak ni bila di rumah, ada kita saja sebagai mak ayah kan untuk tengok anak ni. Jadi kalau kita tidak menjalankan tanggungjawab, kita tidak menjalankan peranan kita sebagai ibu ayah, PDPR tu tidak akan berlaku. Okay, jadi saya yakinlah sebenarnya bila sebut tentang persediaan ni, semua ibu ayah dah betul-betul bersedia dah, macam mana cikgu sebut tentang persediaan, memang ibu ayah dah memang sangat bersedia dah untuk terus menghadapi PDPR lah. Sebab kita dah PDPR 1.0, PDPR 2.0 dan sekarang ni dah PDPR 3.0 dah kan. Kalau nak dibandingkan dengan PDPR 1.0 dulu, memang saya sendiri pun lost, tak tahu nak buat apa sebab tak ada persediaan, kita tak ada maklumat kan. Tiba-tiba kita di PKP kan, kemudian di PDPR kan, semua orang tak tahu nak buat apa. Tapi berdasarkan kesilapan, kesalahan kita, pengalaman kita daripada PDPR yang lama ni, kita ambil satu iktibar lah, satu belajar daripada kesalahan yang lama dan betulkan untuk PDPR yang 3.0 ni. Jadi lusa akan bermula PDPR kita yang seterusnya selama 5 minggu nah. Saya nak ingatkan mak ayah di luar sana, 5 minggu akan berlangsungnya lagi PDPR. Jadi tugas dan tanggungjawab kita ni masih belum terhenti. Okey, berbalik kepada yang soalan yang ditanyakan oleh moderator tadi. Okey, apa persediaan yang boleh dilaksanakan oleh ibu ayah sebenarnya? Jadi saya rungkaikan dalam 3 isi yang mudah lah. Satu-satu saya akan explain supaya boleh nampak lah. Okey, saya bahagikan kepada 3. Okey, bila sebut tentang persediaan ni, sebenarnya persediaan tu sendiri membawa maksud perbuatan menyediakan. Kan, perbuatan menyediakan maknanya kita kena buat. Kita bukan cakap saja, ya saya bersedia. Tapi okey, apa yang kita buat yang mengatakan kita ni dah bersedia? Khususnya ibu ayah nah. Okey, jadi kita kena buat. Okey, apa yang kita perlu buat yang saya boleh explain dalam ni, yang boleh dikongsikan bersama untuk manfaat bersama. Yang pertama adalah persediaan fizikal. Okey, persediaan fizikal. Bila sebut fizikal ni, okey, apa itu fizikal? Fizikal adalah apa yang kita boleh nampak dengan mata kasar kita. Kan, secara kasar lah, apa yang kita boleh nampak dengan mata itu adalah fizikal. Tapi untuk fizikal ni saya nak khususkan kepada tubuh badan dan juga benda. Okey, persediaan tubuh badan. Apa kaitan tubuh badan dengan PDPR ni? Okey, pernah dengar kan pepatah Arab yang agak masyhur? Okay, mengatakan al-aqlu salim fil jismi salim.
akal yang sihat terletak pada tubuh badan kita yang sihat. Jadi apa pun sebenarnya permulaan kepada apa yang sihat itu sebenarnya bergantung pada tubuh badan kita yang sihat. Jadi sebagai mak ayah perlu ada tubuh badan yang sihat. Mak ayah memang kena jaga kesihatan. Cuba bayangkan kalau kita demam kan, contoh demam lah paling mudah sekali. So demam dengan suhu yang tinggi 38 ke atas kan, tinggilah tu kan suhu kan. So kalau kita demam, apa yang kita buat hari pertama, kita dah tak larat dah nak buat apa kan. Kita berbaring saja, tidur je. Lepas tu kena makan ubat, kepala pun sakit. Nak tengok anak PDPR memang tak mampu. Tak larat. Macam saya, anak saya Sofia ni, bila dia PDPR tu saya kena duduk sebelah dia. Kalau saya tak duduk sebelah dia, dia tak nak masuk kelas. Jadi bayangkan, kita ada kerja kita yang kena buat kan sebagai guru. Kena duduk di sebelah anak ni sampai dia habis PDPR. Baru dia betul-betul boleh laksanakan PDPR tu lengkap lah, selengkapnya sampai dia hantar tugasan. Jadi bayangkan kalau saya demam, saya tak larat, saya nak bangun pun saya tak larat, macam mana saya nak membantu berada bersama anak saya untuk buat PDPR. Jadi pentingnya kita ni waris pastikan tubuh badan sentiasa sihat. So ada banyak cara lah untuk jaga badan ni agar sentiasa sihat. Dan jaga pemakanan yang seimbang, diet yang seimbang. Boleh tengok carta piramid makanan. Nutritionist kan pakar permakanan dah keluarkan piramid makanan yang terbaru untuk 2021 ni. Ada perubahan sebenarnya pada carta pemakanan, piramid makanan tu. Jadi ibu ayah boleh Google tengok apa keperluan yang perlu kita ambil dulu. Banyak mana sajian, karbohidrat, banyak mana protein, banyak mana serat, banyak mana dan kalsium, banyak mana. Jadi kita kena tahu macam mana nak pelbagaikan makanan tu dalam menu kita, dalam sajian kita supaya kita dapat zat yang secukupnya lah. Bila dapat zat yang secukupnya baru tubuh badan ni akan sihat. Okay, selain daripada jaga pemakanan, pengambilan air yang cukup untuk badan mengikut berat badan lah. Kalau tengok saranan kebanyakan doktor memang sarankan supaya ambil air tu, jumlah air ni mengikut berat badan kita. Kemudian ada juga senaman-senaman ringkas kita ni sebagai ibu ayah boleh buat kan, boleh buat di rumah, sama ada dalam rumah ataupun di luar rumah. So buat senaman yang regangan yang okey, yang sesuai dengan kita lah untuk buat. Tak perlu nak heavy workout sangat kalau tak mampu untuk laksanakan. Okey, jadi bila kita ada tubuh badan yang sihat, boleh tengok ada persediaan yang baik lah untuk kita laksanakan PDPR ni bersama dengan anak kita. Okey, selain daripada fizikal, selain daripada tubuh badan yang sihat, satu lagi kategori fizikal yang saya rasa memang kena ibu ayah sediakan adalah benda. Benda kan, benda yang kita boleh nampak. Bila sebut benda ni, sudah tentulah alat tulis lah sebenarnya. Saya sebut ni sebab waktu PDPR yang 5 minggu yang sebelum cuti ni kan, hari pertama tu saya baru tengok dalam kotak pensel anak saya ni ada apa. Rupa-rupanya tak ada pemadam. Jadi pemadam dengan pensel ni paling penting sebenarnya. Dia pun tengok tak ada pemadam, dia mengamuk. Dia bebay rupanya. Dan waktu tu saya pun perasan, saya ni rupanya saya tak bersedia ni. Walaupun nampak kecil kan, tak ada pemadam. Bayangkan dia tulis, kalau salah, jawapan dia salah, dia nak padam macam mana? Jadi boleh membunuhlah mood dia untuk ber-PDPR hanya disebabkan oleh tak cukup alat. Okey, jadi sebagai ibu ayah pastikan alat tulis lengkap. Macam saya sekolah rendah ni, sekurang-kurangnya ada pembaris, pensel, pemadam, sharpener kena ada, gam dengan gunting. Okey, cukup yang tu sudah. Okey, kemudian tengok tempat untuk ber-PDPR. Okey, yang ni bergantung pada kemampuan ibu ayah masing-masing lah. Okey, kalau rasa boleh nak sediakan tempat yang selesa, yang ada meja, yang ada kerusi, okey, teruskan sedia satu tempat supaya kita nampak setting yang ini tempat PDPR untuk anak saya. Macam, tapi kalau anak saya Sofia ni, dia tak suka duduk atas kerusi, dia suka duduk bawah. So saya cuma beli meja Jepun yang kecil dekat Maidin tu, dia tulis atas tu. Jadilah yang penting PDPR tu berjalan kan. Kemudian apa lagi, selain pada kotak pensel, tempat, buku teks, buku tulis, buku latihan. Mak ayah saya betul-betul pesan lah, sediakan siap-siap.
tengok cukup dah buku latihan dia. Dia beza buku tulis, buku latihan. Buku tulis yang kalau coklat tu kan yang ditulis. Buku latihan yang memang dah cikgu bagi dah siap-siap sebelum cuti hari tu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah kepada warga SKTAT, guru-guru memudahkan sangatlah urusan anak saya ni sebab dah ada buku latihan. So bila kelas tu cikgu ajak dan cikgu bagi tahu okey muka surat berapa, buat latihan muka surat berapa, kita buka buku buat latihan je. Senang. Jadi terima kasihlah atas inisiatif ni. Saya rasa sangat membantu bila ada buku latihan tu. Okey. Kemudian selain daripada itu, okey yang tu je untuk dari segi fizikalnya, pastikan kita ni dah bersedialah untuk tubuh badan yang sihat dan juga tempat yang sesuai, peralatan yang sesuai. Lagi satu lupa nak pesan jadual PDPR anak-anak ni. Okay, jadual ni saya lekat dekat meja study dia lah supaya saya boleh tengok hari-hari. Lepas tu saya pesan dah siap-siap kat dia kalau esok tu contoh hari Senin kan. Okay, hari Senin ada matematik Cikgu Jannah. Hari Cikgu Jannah, lepas tu ada bahasa Inggeris Sir Zainil. Last kali bahasa Melayu Cikgu Yusof. Betul kan? Saya dah sampai hafal nama cikgu sekali supaya bila kita sebut subjek, kita sebut nama cikgu, dia jadi takut dan dia ingat tu lah cikgu dia. Saya tak nak dia lupa cikgu dia nama apa. Jadi setiap kali nak PDPR, malam tu saya dah ingatkan dah anak saya. Ini subjek apa, cikgu nama apa. 8.30 Umi nak siap semua dah solat, siap-siap subuh. Walaupun subuh dia pukul 8 tak apalah, subuh solat juga kan. Kemudian duduk dekat kursi meja, okey buat sama-sama dengan Umi. Dan alhamdulillah nampak bila kita ni bersama dengan anak kan, jadi dia mudah, dia semangat tu lain sikit lah kan. Tapi saya ni alhamdulillah sebab anak pun baru darjah 2. Jadi fasa 8 tahun ni fasa yang sangat mudah kita didik anak sebenarnya. Sebab 7 hingga 14 tahun kan fasa mendisiplinkan anak. Jadi kita mudah nak bagi arahan kat dia, kita mudah nak buat peraturan pun dekat dia. Okey, itu tentang persediaan fizikal. Satu lagi, ada masa ikut no? Cikgu Bakar no? Teruskan sikit dengan satu lagi persediaan. Persediaan mental yang mak ayah kena ada. Bila kita sebut tentang persediaan mental ni, kita kena faham yang mental ni adalah apa sahaja yang berkaitan dengan akal kita, pemikiran dan juga proses intelektual. Kena faham yang mental ni, persediaan mental ni dia melibatkan proses, tahu tak? Proses intelektual. So proses ni maknanya kita kena sentiasa berfikir macam mana kita nak buat supaya anak kita ni boleh hadir semua subjek untuk PDPR. Yang ni mak ayah kena selalu berfikir. Kena proses kan, kena selalu asah minda ni dengan berfikir. Kena fikirkan macam mana nak buat, kena kreatif. Macam mana saya nak pastikan anak saya ni tak tertinggal satu subjek pun. Kalau kita tak ada masalah gadget, kita tak ada masalah internet, line kita okey. So kita kena pastikan anak kita boleh masuk semua subjek untuk PDPR. Okey, tapi kena dalam proses kita lah nak memastikan anak kita ni untuk masuk semua subjek, kita kena faham jugalah yang ada kekangannya dan setakat yang mampu. Istilah setakat yang mampu ni, kenapa saya guna setakat yang mampu ni? Contoh macam saya kan, anak saya tak apalah baru darjah 2. Contoh subjek matematik. Dia belajar subjek matematik, silibus matematik darjah 2 senang. Yang asas saja, bahagi, darab, tambah, tolak. Kita kalau tengok pun boleh ajak ada anak kan. Tapi bayangkanlah kalau anak tu tingkatan 3, 4, 5, yang apa form ke atas ni 3, 4, 5, yang tingkatan 3, 4, 5 tu. Saya kalau tengok silibus tingkatan 5 punya matematik pun saya rasa saya dah tak boleh buat dah, saya dah tak mampu sebab memang tak faham, memang jauh beza kan dengan silibus kita yang 2004, yang saya ambil SPM 2004 tu lah kali terakhir saya tengok matematik. Lepas tu masuk universiti tak tengok dah matematik, tak belajar bidang matematik. Cuba bayangkan kalau kita nak kena tengok anak nak kena belajar, tengok topik pun kita dah tak tahu. Okey, anak pun tak faham, kita pun tak faham. Okey, dalam situasi yang macam ni, sebab tu saya guna istilah setakat yang mampu. Kita jangan terlalu tekan sangat kita punya fikiran ni untuk fahamkan juga. Okey, apa yang kita boleh buat, kita bagi tahu guru subjek tu. Kan? Okay. Mungkin boleh personal message guru subjek.
Kalau anak 3 atau 5 ni dah boleh cakap sendiri dah dengan guru subjek dia. Okey, beritahu cikgu saya dah tengok dalam Telegram macam mana cikgu ajak, tapi saya tak boleh nak faham sebab topik ni agak susah. Saya pun agak lambat cikgu, saya minta maaf. Boleh tak kalau selepas buka sekolah nanti saya belajar semula dengan cikgu. Tapi untuk tugasan ni saya tak boleh nak hantar cikgu sebab saya tak faham. Maksudnya macam tu. Kena maklum pada guru. Bukannya cikgu ni nak minta kita ni hantar juga walaupun tak reti. Tak ada cikgu macam tu. Cikgu ni dia faham setakat mana kekangan anak murid. Jadi yang penting kita jelaskan, maklumkan pada cikgu. Kalau anak kita tak boleh nak memahami apa yang diajarkan oleh cikgu melalui digital punya learning ni, tolong bagi tahulah personal message bagi tahu cikgu kan. Okey, jadi untuk persediaan mental, satu lagi saya nak tambah, kena faham tugas mak ayah ni bila dah berlakunya PDPR, kita mainkan peranan sebagai guru besar, penolong kanan, cikgu subjek, guru disiplin, guru kaunseling pun kita, dan juga makcik kantin pun kita. Jadi banyak peranan kita ni sebenarnya bila di rumah. Jadi semua kita nak kena mainkan peranan. Jadi kena mainkan peranan. Bayangkan kalau kita tak mainkan peranan ni, apa yang akan berlaku pada PDPR anak-anak kan? Anak kita. Takkan kita nak tengok saja. Cuba bayanglah kalau seorang cikgu ni dia masuk kelas, dia tak mengajar apa, dia tengok saja anak murid dia, apa yang berlaku, anak murid takkan dapat apa-apa kan? Tak akan dapat ilmu. Jadi macam tu jugalah kita. Kalau anak kita PDPR, kita tak buat apa pun, kita tak mainkan peranan kita sebagai waris, so anak ni tak akan dapat merealisasikan PDPR di rumah. Jadi pesan saya, kita sedar dengan peranan kita ni sebagai mak ayah, besar peranan, tapi jangan risau macam Cikgu Khairul kata tadi, kalau besar peranan, besar pengorbanan, besarlah ganjarannya di sisi Allah. Okey, itu sajalah cikgu atau moderator. Saya serah semula kepada tuan moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Yusra, perkongsian yang sangat baik, jelas, jitu apa yang dah dibuat, dan saya rasa waris yang mendengar pun komen sangat baik. Tapi ada satu waris minta tips frontliner. Okey, tip frontliner dan tip bekerja ni. Saya ada terbaca dan saya pun ada berkongsi sebelum ni, dan saya rasa ada sahabat-sahabat frontliner yang telah buat, dan waris-waris yang bekerja pun dah cuba buat. Alhamdulillah ada komitmen, ada penambahbaikan yang baik. Yang pertama, buat balik seperti mana Cikgu Yusra sebut tadi. Buat apa? Sediakan peringatan. Okey adik, okey abang, okey kakak, esok ada kelas sekian, cikgu sekian. Ada waris yang tulis plekat di Allahumma salli ala peti ais, tuan-tuan dan puan. Ada, saya dapat info. Cikgu suruh mereka tak dengar cikgu. Dah kena peringat nak buat guna. Saya kata ambil A4, tulis dengan marker, jangan tulis dengan pen kecil, tulis dengan marker. 8.30 matematik Cikgu Musyita. Pukul 11 BM Cikgu Yusuf, contoh. Dan ada waris yang bila anak-anak ber-PDPR, tolong snap gambar hantar kat waris. Dan ada yang menarik tuan-tuan dan puan, baru ni waris tunjuk kat saya, dia buat sistem point. Masya Allah, tabarakallah. Anak ni himpun point. Ini yang frontliner ni. Tak ada di rumah, tapi anak pula buat himpun point cukup 30, cukup 50. Ada achieve yang akan dia bagi. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan dan puan. Jadi ini pun sangat menarik pada saya. Okey, dan jangan lupa tuan-tuan dan puan, bila anak-anak dah lalui, walaupun kita bertugas dan sebagainya, curi sikit masa, duduk belakang pintu ke, dalam toilet ke, hantar sikit. Okey, abang dah siap ke kerja, ataupun abang dah ikuti ke kelas PDPR tadi dah. Okey, tahniah anak abah sekian. Pada saya seperti ambil balik Cikgu Khairul sebut tadi, Masya Allah, tabarakallah. Pujian ni tuan-tuan dan puan, ubat yang sangat hebat. Kadang-kadang dalam WhatsApp tu kita angkat macam ni ya. Allah, hak tu pun dia seronok dah. Jangan buat tak tahu langsung. Okey, terima kasih Cikgu Yusra untuk pusingan yang pertama. Cabutan bertuah seterusnya. Ada permintaan cabutan bertuah. Okey, muzik. Sila Cikgu Musyita. Oh, kita nak golek juga main hal lain pula. Okey, tak apalah. Next. Abu
Abu Bakar Syafi'i. Muhammad Khairul Nizam bin Syari. 0113660516. Tahniah. Okey, seterusnya Cikgu Musyita. Okey, Nina Azrin binti Mat Nasir 0175664146. Next, yang ketiga dipersilakan Cikgu Musyita. Siapa yang kena? Fairoshamizar bin Bongsu. Okey, 0123634555. Okey, lagi dua, silakan. Pemenang akan dihubungi oleh Urustia ya. Don't worry. Okey, Mizra macam kenal ya ni. Mirza Zafri bin Muzaffar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar anda? Okey, jangan makan sate banyak sangat Mirza Zafri. Okey. Next. Okey, 10 yang yang kedua. Okey, 55 ni yang 10. Okey. Zuraini binti Cik Nai 0125427239. Okey, tahniah kepada 10 pemenang yang pertama. Kita ada 5 lagi insya-Allah. Kita taruh di suku terakhir program kita yang pun masa sangat mencemburui kita. Okey, saya nak terus kepada Cikgu Khairul untuk pusingan yang kedua sedikit. Saya bagi dalam 5 minit ke 7 minit sahaja. Okey, lebih saya denda untuk ketampi. Okey. Cikgu Khairul, simple je Cikgu Khairul. Share sikit kenapa ibu ayah kena jadi hebat di mata anak-anak. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Moderator kita. Okay, sekali lagi sebelum saya meneruskan, kenapa ibu bapa perlu jadi hebat, bukan jadi ibu bapa biasa. Anak dalam keadaan kita dalam wabak pandemik COVID-19 ini, kita lebih-lebih lagi kita perlu menunjukkan kita punya kredibiliti sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang ayah. Baik, tuan-tuan, sekali lagi tahniah kepada rakan-rakan ibu dan ayah frontliners. Tadi bila semasa Cikgu Yusra sedang memberi input-input, ada juga beberapa komen berkenaan dengan bagaimana ibu dan ayah frontliner. Macam saya kata tadi tuan-tuan, mungkin kita tak ada banyak masa yang berkuantiti, tapi carilah masa-masa yang berkualiti yang bikin kita balik saja bekerja. Masa-masa yang berkualiti itu kadang-kadang 5 minit, 10 minit untuk kita bersama dengan anak, tanya perkembangan anak. Sebab tu kena ada sentuhan-sentuhan trust tadi tu. Sediakan sedikit masa yang berkualiti. Kemudian kita respect. Bila kita cek tengok kerja-kerja anak tu yang dia buat hari ni tu, terus bagi pujian on the spot. Even salah banyak pun tak apa. Yang penting dia dah berusaha untuk buat hari itu. Melakukan kesalahan itu satu proses untuk anak-anak kita nak berjaya biasa. Maksudnya kita dah tak ada masa yang banyak tuan-tuan yang berkuantiti. Kita cari yang baik-baik pada anak-anak tu supaya dia akan lebih bersemangat. Kita dah sediakan masa yang kualiti, kita respect apa kerja yang dia buat, dia tunjuk, even dia tunjuk tu kerja-kerja yang mungkin tulisannya kurang cantik, mungkin kurang kemas, tapi kita tak beri pujian. Sebab apa? Kita nak dia terus bersemangat. Sebab kita tak mampu nak berada di sebelah. Macam tadi cakap, ada yang kadang kita tak mampu nak berada di sebelah bersama-sama, tak mampu nak tengok setiap masa. Tapi yakinlah, dengan masa yang berkualiti itu, dengan kata-kata yang baik, doa-doa yang baik, insyaAllah walaupun kita tinggalkan anak kita pergi bekerja, saya yakin anak-anak kita bawa semangat kita tu untuk dia terus. Bila Cikgu Bakar kata sebelum keluar pada peti ais, ataupun sebelum keluar, sudah sampai tempat kerja, teks anak-anak. Anak-anak ayah, anak-anak ibu, jangan lupa kelas hari ni, kan, cikgu-cikgu dah sediakan yang terbaik, kamu kena beri yang terbaik. Kadang-kadang kata-kata yang baik itu akan memberi anak-anak kita tu satu dorongan. Okay, so
dalam masa kita memberi, masa kita take respect dia, beri kasih sayang. Puji dia. Oh, bagilah, ibu suka lah cara macam ni, bagi reward dan sebagainya. Okey, dan pada masa yang sama juga orang kata apa? Sentuh, berikan sentuhan fizikal. InsyaAllah. Walaupun tuan-tuan bekerja di luar, jadi frontliner, tinggalkan anak-anak, tapi yakinlah bila kita buat benda-benda ni, adakan masa-masa yang terbaik ini, saya yakin anak-anak tuan-tuan boleh jadi anak-anak yang hebat. Dan tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan sekarang ni berkorban untuk negara, buat sesuatu kebaikan untuk negara. Yakinlah bila mana tuan-tuan lakukan kebaikan untuk negara, pastinya akan dihadirkan orang-orang yang hebat akan bantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Akan hadir guru-guru yang sangat prihatin, akan hadir guru-guru yang sangat menitik beratkan kecemerlangan anak-anak untuk membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Macam kami dah, cikgu, kadang-kadang kita tak terajar anak kita. Kita mengajar anak orang lain tu bersungguh-sungguh, tapi kadang-kadang anak kita tu kadang-kadang kita tak terajar sedek kesibukan, tapi kita yakin disebabkan kita mengajar anak-anak orang lain yang terbaik, Allah akan hadirkan guru-guru yang terbaik juga untuk ajar anak-anak kita. So samalah buat masa sekarang ni, frontliner, ibu ayah yang frontliner ni adalah orang yang paling sangat-sangat kita hargai, sangat-sangat kita hormati. Pengorbanan tuan-tuan insya-Allah akan ada diganjarkan dengan pengorbanan yang baik. Okey, jadi berbalik kepada soalan kenapa terjadi ibu bapa yang hebat, apa ciri-ciri ibu bapa yang hebat? Jadi nak jadi ibu bapa yang hebat ni sebenarnya bukan susah pun. Benda-benda yang senang saja tuan-tuan yang boleh kita lakukan. Sebab tu dia ada perbezaan antara ibu bapa yang hebat dengan ibu bapa yang biasa-biasa. Ini pilihan kita tuan-tuan. Kalau kita nak pilih jadi ibu bapa yang biasa-biasa, sangat senang, tapi dia sebenarnya memberi kesan kepada perkembangan anak-anak. Okey, ibu bapa yang baik ini dalam mendidik mereka akan ada marah. Kalau anak-anak buat salah, mereka akan marah, tapi marah yang nak marah tentang anak-anak ni tak ada masalah, boleh marah. Tapi tolong jangan tinggalkan anak-anak itu terpinga-pinga. Okey? Bila dah marah, dah sampai satu tahap, kena rasionalkan kembali. Kenapa anak-anak tu dia marah? Sama juga macam cikgu-cikgu disiplin di sekolah, kebanyakannya sebelum dia merotan anak murid, dia akan bagi tahu. Kenapa saya rotan kamu? Supaya anak murid itu jelas. Dia dirotan disebabkan dia sendiri yang melakukan kesalahan. Barulah tak ada memendam perasaan yang tidak baik. Baru dah tak ada rasa nak balas dendam. Sebab dia tahu. Sama juga ibu dan ibu bapa yang baik, bila anak-anak lakukan kesilapan, kita akan biarkan. Sebab benda yang sepatutnya dimarah, perlu dimarahi. Tapi perlu dirasionalkan. Marah tu kenapa? Kemudian ibu bapa yang hebat ni, dia akan sentiasa menegur. Okay? Nak menegur pun, macam saya kata dalam trust tadi ada respect. Nak menegur, kena juga respect anak. Even itu anak kita, tapi cara menegur pun kita perlu tahu cara yang terbaik. Kalau anak yang mungkin kecil, macam Nabi kata, nak mendidik anak ni ada 3 peringkat. Yang peringkat 0 sampai 6 tu sampai 7 tu, didik anak tu umpama mereka ni main. Sebab tu dah kita pergi kindergarten dan sebagainya, main je. Nyanyi saja, lukis je. Itu tahapnya. Nabi kata bila masuk 7 sampai 14, didiklah anak tu seperti seorang hamba. Waktu ni memang kita kena strict betul-betul. Di sinilah kita nak tengok anak tu berjaya tak berjaya membentuk pribadi yang baik waktu ini. 7 hingga 14. Bila naik 15 sampai umur 15 sampai umur 21 tu, mereka dah jadi sahabat kita. Dah jadikan kita sebagai idola. Apa saja masalah mereka akan jumpa kita. Jangan waktu ini barulah kita nak mendidik mereka. Itu memang sudah jadi nak jadi macam buluh dah, jadi rebung. Yang rebung tu ketika mana masuk 7 sampai 14 tu, waktu tu kita kena didik betul-betul. Memberi mereka kefahaman yang betul-betul. Okey? Jadi tegur. Benda yang sepatutnya sebagai mak dan ayah tegur, kena tegur. Sebab itu sangat penting. Okey? Kemudian dalam didikan mereka ada nasihat. Sentiasa memberi nasihat. Nasihat-nasihat yang membina tuan-tuan. Nasihat-nasihat yang boleh memberi anak-anak tu, walaupun anak tu buat salah, tapi nasihat itu boleh membina balik keyakinan diri dia. Bukannya nasihat-nasihat yang menjatuhkan keyakinan diri dia. Okey? Dalam ibu bapa yang hebat ni juga, dia akan tunjuk ajar. Sebab tu kadang-kadang anak ni bila kita suruh, dia buat, tapi dia akan buat kesalahan. Sebab dia tak tahu. Sebab itulah kena ajak, kena tunjuk ajar untuk kali yang pertama. Apa-apa saja yang dia nak buat. Okey? Dia ada tunjuk ajar. Dia bukan hanya suruh saja. Okey? Kemudian, anak ibu bapa yang hebat ni juga tuan-tuan, dia sediakan rotan. Sebab sunnah pun, Nabi kata kalau umur 10 tahun tak nak solat, rotan. Sebagai satu simboliknya, pamerkan. Bukan kita nak merotan tuan-tuan, tapi kita pamerkan rotan tu sebagai satu simbol.
kita nak mendidik anak-anak. Nak mendidik anak-anak. So kalau nak lagi susun saiz A, saiz B, saiz C, saiz C. Anak-anak tengok dah guna. Orang buat hiasan kat rumah tu bubuh gambar-gambar, poster-poster ke frame-frame gambar, kita bubuh susun kotak. Tapi bukannya tujuan untuk kita nak menera, tapi mendidik. Nabi pun suruh macam tu. Kemudian kena, dan juga ibu bapa yang hebat ni dia akan menghukum anak dia. Tapi hukuman dia tu kadang-kadang hukuman yang membina. Okey, dia memberi, bila dia hukum tu maksudnya memberi yang positif kepada anak-anak. Dan yang terakhir yang dia sentiasa memuji, memberi pujian. Macam Cikgu Bakat tadi cakap tadi tu, pujian ni merupakan satu ubat yang sangat mujarab untuk kita bina anak-anak tu jadi lebih baik. Kadang-kadang anak-anak kita ni kalau dia tak mengharap, tak dapat pujian kita, dia nak dapat pujian siapa? Sebab sekarang ni dia banyak masa bersama dengan kita. So kita lah perlu bertindak untuk memberikan pujian-pujian yang boleh membina dia punya confidence level mereka yang baik, boleh membina self esteem mereka yang tinggi, boleh membina motivasi mereka yang tinggi. Sebab kadang-kadang macam kita kata lah, yang ibu bapa lain terpaksa meninggalkan anak-anak. Tuan-tuan, tinggalkan anak-anak pergi bekerja, tolong tinggalkan anak-anak tuan-tuan tu dengan kata-kata yang positif. Bila mereka salam, panggil anak, okey, ayah nak pergi kerja dah, mak nak pergi kerja, tolong salam. Bila salam tu, tolong sentuh mereka dan ucapkan yang positif supaya mereka dapat rasai dia punya ni. Tapi kalau ibu bapa yang biasa-biasa ni tuan-tuan, ibu bapa yang biasa-biasa ni, okey, dia kata yang biasa akan ada dan negara. Boleh lah. Okey. Ya, pilah. Buat lagu mana? Kita orang susah. Kan nak buat lagu mana? Anak ayah ni dah tak boleh, tak apalah. Ikut sukalah, tak apa. Ini perkataan-perkataan ibu bapa yang biasa. Kan? Ayah, tak mau masuk kelas PDPR boleh? Boleh? Kita tak ambil kisah. Bila mak marah, ni awak tak masuk kelas PDPR, baru darjah 1 kot. Bukan nak belajar apa sangat. Itu ibu bapa yang biasa-biasa. Dia banyak benda-benda yang dia suruh, nak buat lagu mana? Kita dah tak ada data. Tak top up pun mahal. Sebagai seorang ayah yang hebat, dia akan cuba usahakan sekadar yang dia mampu. Ibu bapa yang hebat tuan-tuan, dia akan tengok jauh ke depan apa yang anak-anak tak nampak. Dia akan nampak. Dia sendiri dah nampak apa yang perlu anak dia lakukan. Tapi kalau ibu bapa yang biasa ni, dia hanya fokus semata-mata pada waktu tu saja. Tak apalah, tak mau sudah. Tapi lah buat apa yang betul, jangan duk susahkan aku sudah. Dia nampak. Dia hanya nampak fokus pada waktu tu untuk selesaikan masalah pada waktu tu. Dia tak nampak pada waktu yang akan datang. Jadi kalau kita tanya baliklah tuan-tuan, anak-anak dia suka yang mana? Dia suka ibu bapa yang suka marah, suka apa? Yang hebat tadi ke yang tak hebat? Kalau saya sendiri, saya suka yang biasa-biasa tadi itulah. Saya lebih rasa bebas. Buat sakit perut kalau macam tak boleh anak masuk kelas, tak apalah, ikut sukalah. Kan? Jadi seorang pijak pandai Bethel Davis ni kata apa tuan-tuan? Jika mak dan ayah ni tidak pernah dibenci oleh anak-anak mereka, maka mereka belum pernah menjadi ibu bapa. Jadi ibu bapa ni memang kadang-kadang anak-anak ni dalam diam tu dia rasa tak suka dan sebagainya. Sebab apa? Kita menjalankan tugas kita betul-betul. Tapi kalau kita sangat memberi kebebasan yang tak menentu tu, kita benar-benar belum menjadi seorang ibu dan ayah. Okey, yang terakhirnya Ibu Ros. Kalau siapa yang kenal Ibu Ros ni kata apa? Anak-anak tuan-tuan ialah anugerah Tuhan kepada kita. Kita perlu selubungi mereka dengan kasih sayang, pedoman dan perhatian. Okey, wujudnya kekurangan di dalam perkara-perkara itu akan membahayakan perkembangan mereka. Anak-anak tuan-tuan datang kepada kita dengan mesej daripada Tuhan, di mana hanya mata yang penuh kasih sayang saja dapat melihatnya. Jagalah mereka dengan baik tuan-tuan dan jadikan mereka manusia yang berfungsi dengan sempurna, penuh kebolehan, berdikari serta bijak dengan bimbingan Tuhan dan kasih sayang daripada kita sebagai mak dan ayah. Jadi sebagai kesimpulannya tuan-tuan, mendidik anak perlu melibatkan kadang-kadang unsur paksaan, tapi paksaan yang positif. Yang boleh memberi kebaikan kepada anak-anak. Okey, Cikgu Bakat dah bagi hina. Okey, baik. Takat itu dulu untuk kali ini. Terima kasih sekali lagi. Saya doakan ibu dan ayah terus berjaya, terus jadi yang terbaik. Tahniah sekali lagi berjaya menjadi ibu bapa yang hebat. Okey, saya pulangkan balik kepada Cikgu Bakat insya-Allah. Okey, mantap. Pilihan di tangan kita tuan-tuan dan puan, hidup dengan pilihan, nak berjaya dengan pilihan, tak mau berjaya pun dengan pilihan.
Nak jadi mak ayah hebat dengan pilihan, tak mau pun dengan pilihan. Malah tak mau dua-dua tu pun tuan-tuan dan puan kena buat pilihan. So, pilihan di tangan anda. Saya nak tambah sikit lagi tuan-tuan dan puan. Cikgu Rara bagi tadi, nak jadi mak ayah hebat lagi, frontliner terutamanya, yang nak pergi kerja, nak tinggal anak-anak ni terutamanya. Yang tak tinggal pun boleh. Tolong amal lah, arwah tu guru jidak pesan dulu. Anak-anak ni pagi-pagi sebelum pergi sekolah, pegang salam, peluk sikit, pegang ubun-ubun ni tuan-tuan dan puan, muih tang ubun-ubun ni, lepas baca Fatihah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selak ubun tu masa tu muih doa, ya Allah, jadikanlah anak ni soleh dan solehah, ya Allah, mendengar kata, ya Allah, tidak meninggalkan solat, ya Allah, solat di awal waktu, ya Allah, bahagia membahagiakan, ya Allah, percaya mempercayai, ya Allah, jujur sepanjang masa, disukai makhluk dunia dan makhluk di bumi dan makhluk di bumi dan di langit. Tuan-tuan, sambung. Waladhdallin amin muih. Lagi hebat tuan-tuan, buh alam nasroh sikit. Tak percaya? Try tengok tuan-tuan. Yang dah buat, terima kasih, tahniah, anda hebat. Okey, saya nak kembali kepada Cikgu Yusra sebelum kita bagi kepada Guru Sang untuk penghujung rancangan kita pada malam ni. Sikit Cikgu Yusra, 7 minit. Okey, ni ada waris minta lagi ni. Tadi dia kata macam tak habis Cikgu Yusra bagi. Tolong sambung sikit lagi Cikgu Yusra. Perkongsian yang diberikan tadi, persediaan waris untuk memantapkan lagi PDPR fasa Ogos insya-Allah. Sila. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung sikit lagi lah. Yang tadi saya dah bagi persediaan fizikal, kemudian persediaan mental kita sebagai mak ayah, dan persediaan yang terakhir, persediaan emosi lah. Okey. Bila sebut emosi ni, kita memang tak boleh lari daripada emosi. Emosi ni, okey, apa maksud emosi? Emosi bermaksud perasaan jiwa yang kuat. Perasaan jiwa yang kuat, sedih, gembira, marah, gelisah, takut, ini semua emosi. Okey, apa kaitan emosi mak ayah ni dengan PDPR anak? Okey. Sebagai mak ayah ni, kita kena tahu macam mana kita nak memainkan peranan emosi ni. Di mana, bila dan bagaimana kita nak menggunakan emosi-emosi ni kena pada tempatnya. Okey, saya bagi situasi lah. Anak nak PDPR 8.30 pagi kan. Okey, katalah pagi tu kita kejutkan anak kita ni dengan kemarahan. Marah kan sebab semalam kita suruh dia tidur, dia tak mau tidur, dia duduk main game sampai pukul 3 pagi. Jadi mak ni geram tengok pukul 3 pagi duduk main game tu. Jadi duduk simpan nak marah pagi. Jadi bila pagi dia kejut anak dia dengan marah, dengan leteran. 1 jam kita berleter dekat dia kan, kita berleter dekat dia sampai 1 jam. 8.30 pagi dia dah nak PDPR dah. Okay. Cuba kita bayangkan macam mana anak ni dia nak duduk untuk PDPR, macam mana dia nak sediakan emosi dia untuk PDPR dalam keadaan kita baru berleter dekat dia selama 1 jam. Okay, bangun pagi dia terus berleter. Adakah boleh anak kita ni untuk masuk PDPR? Bersediakah anak kita untuk masuk PDPR? Kan? Jadi itu yang kata mak ayah ni dia kena tahu bila dan bagaimana nak menggunakan emosi. Okay, berbanding dengan kalau anak ni kita bangun pagi saja dia terus ucap Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana. Bangun pagi je anak ni terus ucap doa. Kita ajar dia supaya ucap doa kan. So perkataan pertama yang dia sebut dalam hidup dia adalah syukur pada Allah. Alhamdulillah, syukur kan Allah. Perkataan pertama yang dia sebut dalam hari dia. Jadi hari dia ni kita dah ajar dia dengan sebenarnya emosi yang positif tu. Kita ajar dia dengan perkataan yang baik, syukur. Bangun pagi, okey, jangan lupa nak bangkit pagi je sebut Alhamdulillah. Jangan sebut benda-benda lain lagi, sebut Alhamdulillah dulu. Jadi sepanjang hari dia ni, insya-Allah akan diberikan emosi-emosi yang positif, yang seronok sebab dia dah mulakan hari dia dengan perkataan yang baik. Jadi bila dah ada perkataan emosi yang baik ni, dia boleh melaksanakan PDPR dengan baik. Dah tak terganggu. Cikgu suruh buat latihan pun okey, dia boleh faham. Cikgu mengajar secara digital kan, masuk dalam kelas Telegram, dalam Google Meet, dia boleh fokus, dia boleh bagi tumpuan. Sebab emosi dia stabil. Okay, dari mana emosi dia yang stabil ni? Daripada emosi mak ayah tadi.
Sebab kita bangun dengan keadaan kita seronok. Kita kejutkan dia dengan kesyukuran. Kita tak marah dia, kita tak beretiak dekat dia, kita tak tengking dia. Kita tak cakap yang perkara-perkara yang tidak baik. Jadi anak ni bila emosi kita ni stabil, emosi kita okey, emosi kita sihat, emosi positif, seronok, gembira, dia pun akan seronok. Jadi kita suruh buat apa pun insya-Allah dia akan buat. Okey, bila sebut tentang emosi ni sebenarnya saya ada satu kisah saya nak share sikit lah. Sebab bila jadi cikgu kaunseling kat sekolah ni banyak kes-kes klien yang boleh jadi satu pengajaran lah untuk saya yang sangat memuhasabahkan diri saya lah untuk jadi ibu ayah yang terbaik untuk anak-anak ni. So, ada satu kisah ni, anak saya, klien saya, kita satu, dia tak ponting sekolah, kerap sangat ponting sekolah. Jadi kaunselor memang kena panggil lah pelajar yang ponting ni sebab kita nak kenal pasti kenapa dia ponting dan kita kena bantu dia. Jadi bila saya panggil dia tak banyak cakap punya anak saya ni. Tanya sepatah jawab sepatah, tanya sepatah jawab sepatah. Sampailah satu ketika saya tertanya tentang ibu ayah ni. Bila saya tanya je tentang ibu ayah, dia menangis. Terkejut saya tengok. Dia menangis tak berhenti, menitik-nitik air mata dia. Lepas tu saya tanya dia, kenapa ni? Kamu ni pernah terluka ke dengan mak ayah bila cikgu cakap macam ni? Bila saya cakap, dia tanya je macam tu, dia terus bagi jawapan sambil menangis esok-esok ni. Cikgu, sebenarnya saya minta maaf, saya setiap hari saya kena marah dengan mak ayah saya. Kadang-kadang sampai mencarut-carut dekat saya. Cuba bayangkan. Saya ni terkejut bila dengar mak ayah mencarut, ibu dan ayah mencarut hari-hari. Mencarut dekat anak. Kita bila dengar carutan ni dia sangat negatif. Sebenarnya perkataan-perkataan yang negatif yang sangat mengganggu emosi kita lah. Kita orang dewasa pun kalau kita dengar orang mencarut dekat kita, kita sedih tau. Dia jadi down, 1 minggu boleh jadi down kan. Kalau dengar orang mencarut dekat kita, bayangkan mak ayah mencarut dekat anak menggunakan perkataan-perkataan yang negatif pada anak yang seawal usia tingkatan 1. Macam mana dia nak menghadapi sesi persekolahan? Sebab tu dia tak ada semangat nak pergi sekolah rupanya. Sebab hari-hari dia diberi dengan diberi dengan kejian, cacian, kata yang tak baik daripada jadi mak ayah. Jadi saya bila dengar macam ni terkejutlah dan alhamdulillah ayah saya sangat baguslah. Walaupun marah macam mana pun saya tak pernah dengar satu perkataan yang tidak baik lah daripada mak ayah saya. Dia alhamdulillah. Jadi okey, balik pada topik kita tadi, kita pilihlah untuk jadi ibu ayah yang macam mana. Okey, apa perkataan yang kita nak keluarkan pada anak kita tu, dan kita kena ingat setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita tu adalah doa. Kalau kita cuba tengok anak kita kan, kalau kita cakap benda-benda yang tak baik kan, yang keras-keras, yang marah-marah tu, dia akan membentuk personality yang kita cakap tu. Berbeza kalau kita cakap baik-baik, kita cakap yang positif, perkataan yang positif kan, dia membesar menjadi anak yang positif. Macam mana yang kita cakap tu kan, kita boleh tengok sendiri kan, sebab tak ada siapa yang nak membesarkan anak-anak ni di rumah melainkan kita sendiri. Jadi kita menzahirkan emosi yang bagaimana untuk anak kita. Jadi emosi ni tolonglah sangat penting, jagalah emosi kita supaya kita dapat jaga emosi anak-anak ni kan. Jangan ucap apa yang tidak baik. Selalu kena ingat set dalam minda kita tadi, nak cakap sesuatu adalah doa. Doa kan senjata kan, kita nak cakap dengan dia, kita ingat doa. Jangan sebut perkataan-perkataan yang tak baik lah. Terutamanya dalam fasa PDPR ni, semua orang menghadapi emosi yang sama kan. Semua letih, sebenarnya kita letih, tapi kena kuat. Dalam keadaan kita keletihan ni, kita kena kuat. Kena kuatlah, nak buat macam mana ada kan. Sebab tak boleh nak elak dengan dalam keadaan pandemik macam ni. Nak pergi sekolah tak boleh. Kalau pergi sekolah lagi banyak pula kes, nanti anak pula kena COVID, jadi panjang pula cerita. So bila duduk rumah, kena jadi ibu ayah yang terbaik lah untuk anak-anak. Okay, jadi secara kesimpulannya, sebagai ibu ayah, dan saya sebagai ibu ayah, kita ni dah bersedia dah sebenarnya. Cuma apa yang kita dapat hari ini sebagai satu ilmu untuk top up kan, untuk menambah baik persediaan yang kita dah buat sebelum ni. Jadi kita akan menghadapi 5 minggu lagi untuk PDPR. Saya mengucapkan selamat maju jaya lah untuk semua waris, khususnya
untuk waris SKTAT ni, sekolah tamu ni, kita sama-samalah membantu barisan guru untuk melaksanakan, merealisasikan, memastikan adanya kemenjadian PDPR. Jadi saya rasa itu sajalah untuk perkongsian saya kali ini. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih. Okey, Cikgu Yusra, terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan, jaga mulut tuan-tuan dan puan di awal pagi, berhati-hati di jalan raya. Okey, jangan patahkan sayap yang baru nak tumbuh di awal pagi tuan dan puan. Kalau saya pernah belajar dulu, kalau nak marah sangat anak-anak pada waktu pagi, tutup mulut, boh selotip. Tidak pun masuk dalam bilik ayah, keluar dan lepaskan anak tu dengan cara senyum. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, itu sangat-sangat penting. Terima kasih Cikgu Yusra. Okey, jaga mulut. Jadi hak yang tak elok tu, hak mencarut, hak daripada nak sebut BI tu baik sebut gajah. Tidak pun buh ramah-ramah kan, lagi cantik kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey tuan-tuan dan puan, jam saya dah 10.05. Okey, jadi insyaAllah terima kasih perkongsian yang sangat hebat daripada Cikgu Khairul, daripada Cikgu Yusra, penyusra selaku waris dan juga sejawatan dengan saya, guru bimbingan dan kaunseling. Dan insyaAllah di akhir rancangan kita pada malam ni, saya nak minta sebelum kita buat cabutan betul hantar akhir dan kita tengok montas Sekolah Kebangsaan Perak Tewak sikit, insyaAllah saya nak minta Tuan Guru Besar, okey, harapan Cikgu, lagi 5 minggu Cikgu, okey, harapan kepada waris, harapan kepada anak murid dan harapan kepada rakan-rakan guru di seluruh Malaysia, insyaAllah. Silakan Tuan Haji Asri. Tuan Haji, berkaitan dengan macam mana pemilihan ke sekolah-sekolah khusus, saya bagi info sikit lah. Untuk ke pemilihan ke sekolah berasrama penuh dan sekolah-sekolah khusus, akan diadakan satu pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus yang kita panggil sebagai PKSK. Dalam PKSK ni, dia akan ada kaedahnya, format PKSK-nya ada bahagian A, kecerdasan insaniah, skornya 20%, bahagian B, kecerdasan intelek, bahagian 70%, bahagian C, artikulasi penulisan, itu membawa kepada 10%. Jadi murid-murid akan menduduki penilaian PKSK ini untuk ke sekolah-sekolah seperti sekolah berasrama penuh, sekolah SMKA, sekolah menengah teknik, college vocational dan maktab tentera diraja. Jadi bagi mereka yang berada di tahun 6, mungkin ini adalah peluang untuk kita latih anak-anak kita untuk menjawab soalan-soalan khusus bagi penilaian PKSK. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya wrap up, mungkin kita kena lihat juga data-data yang ada di sekolah, data-data murid-murid yang tidak mengikuti PDPR selama kita menjalankan PDPR. Daripada dapatan kita, terdapat 32 orang murid di Sekolah Kebangsaan Teluk Air Tawar, 32 orang murid yang tidak langsung mengikuti PDPR. Jadi pihak sekolah telah mengambil jalan untuk menghubungi, dan kita dapat lihat kebanyakannya adalah disebabkan oleh bukannya sikap murid tapi sikap ibu bapa. Jadi kita mohon para waris, tadi macam yang disampaikan oleh ahli-ahli panel yang lain, untuk memainkan peranan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita tak mahu kita tak mahu kealpaan kita. Disebabkan oleh kita, anak-anak kita merasa kesannya di kemudian hari. Disebabkan kita tidak mengambil berat betapa pentingnya PDPR anak-anak murid kita. Kalau kita biarkan anak kita dengan sikap mereka tidak mengambil kisah berkaitan dengan pembelajaran, itu akan menyebabkan kerugian bagi mereka yang rajin akan ke depan. Mereka yang kurang atau malas untuk mengikuti PDPR ni akan
berada di tidak maju ke depan. Okey, jadi saya harap semua ibu bapa tolonglah bantu pihak sekolah mainkan peranan masing-masing dan berazamlah agar kita tidak menjadi penyebab. Kita tak jadi penyebab prestasi anak-anak kita ketinggalan disebabkan oleh kealpaan kita. Jadi saya amat berterima kasih kepada tuan-tuan ibu bapa yang telah membantu kita, yang telah bersama-sama menyokong sekolah dalam kita merancang segala program berkaitan dengan pembelajaran anak-anak. Jadi kepada semua ahli-ahli panel hari ini yang hebat-hebat belaka, dan Khairul, Cikgu Yusra dan juga moderator kita tiga-tiga. Hari ini kita ambil satu momentum sebelum kita memulakan PDPR minggu hadapan. Mari kita sama-sama berazam, para ibu bapa, mari kita sama-sama berazam untuk meletakkan anak kita supaya sebaris dengan mereka yang berada di sekolah-sekolah yang hebat, ya. Sekolah kita, sekolah ini sekolah kami. Saya ingat takat tu saja, Cikgu Bakar. Terima kasih kepada moderator dan ahli-ahli panel yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih Tuan Guru Besar. Sekolah ini sekolah kami, tuan-tuan dan puan. Jadi seperti mana yang kita dah dengar ahli-ahli panel kita sebut tadi, sama ada kita suka ataupun tidak, inilah normal baru yang sedang kita lalui. Saya lalu tuan-tuan dan puan pakai mask kalau pergi masjid surau, saya akan buka dua tangan ni. Tak boleh rasa tak selesa. Kadang-kadang buka terus. Tapi lah ni boleh pakai dua lapis mask. Sebab tahu sajalah saya duduk di Sungai Petani, Kuala Muda ni kawasan yang tak pernah hijau. Nak habak bagi. Okey, kawasan yang tak pernah hijau. Merah sepanjang-panjang PKP ni sentiasa merah, masya-Allah. Tahniah Sungai Petani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan puan, cara dan gaya insya-Allah mak ayah tersendiri. Sebab anak-anak tahun 6 dah ditekankan dengan multiple intelligence, kecerdasan pelbagai. Ada anak yang kalau naturalis dia tu bagus, suka berkebul lah anak-anak tu, masya-Allah. Kalau personal interpersonal tu bagus, jagalah. Agar dia akan totak lah. Okey? Jadi waris banyak yang komen ni. Saya percaya ibu bapa telah cuba main peranan yang terbaik. Betul. Tapi kita nak buat penambahbaikan. Okey, insya-Allah penambahbaikan. Sebab kadang-kadang kita ni terlupa. Okey? Contoh, ada anak pelajar kita yang cikgu terima kasih banyak-banyak. Sebab apa? Saya kata terima kasih. Sebab PDPR ni cikgu, saya dah boleh jadi imam di rumah. Dia rasa bangga sangat. Dan dia kata dia boleh hafal dah surah lazim tu, masya-Allah tabarakallah. Banyak dah, masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan, saya terbaca satu artikel baru ni tentang bila pandemik ni, tuan-tuan, alam pun semakin baik sebenarnya. Okey, air sungai pun semakin jernih balik. Dikatakan kutub pun semakin elok balik, tuan-tuan dan puan. Tengok Tuhan nak tunjuk pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, kita kena terima sebagai cara hidup, apa nak buat tuan-tuan. Tapi dengan keadaan macam ni, kita buat penambahbaikan dalam situasi-situasi macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepada ibu ayah yang capaian internet kurang baik, menghadapi masalah device, okey, minat anak yang sangat rendah, sila hubungi saya segera, insya-Allah. Okey, di 0134329151. Kita kena bantu tuan-tuan. Itu tugas kami di Sekolah Kebangsaan Teluk Tawak. Kami akan bantu sebaik mungkin. Kepada yang baru-baru ni ada menghadapi masalah device dan sebagainya, hubungi. Kita cuba sebaik mungkin, insya-Allah. Okey, tuan-tuan, don't worry. Saya ada lesen besar, usaha bagi surat khas. Boleh rentas daripada Pulau Sungai Petani pergi Pulau Pinang bila masa. InsyaAllah. Di Jabatan Merdeka tu nak balik ada polis, nak sekolah pun ada. Tapi insya-Allah. Okey, dengan izin. Jadi minat murid, sikap, cara gaya, okey, tidur lewat, jaga anak-anak, okey, perlu sokongan ibu bapa sama ada secara verbal, mulut ataupun bertulis ataupun dalam bentuk WhatsApp, okey. Disiplinkan diri sangat-sangat penting. Ini saya nampakkan dan insya-Allah impak psikologi akan sentiasa positif. Okey, Cikgu Musyita, kita teruskan untuk yang terakhir, cabutan 5 lagi, insya-Allah. Aku apa pula nak keluar.
Bollywood. Okey. Beda bang. Tahniah. Ismam bin Ismail. Okey, next. Sila. Teruskan. Ni punya Hindustan pula. Amboi pandai cikgu Musita. Awal dia berharap. Betul dia pun Musita. Hindustan. Okey, next. Siapa yang bertuah? Lee Xiu Le. Okey, 0142587263. Tahniah, terima kasih. Okey. Next. Yang ketiga. Siapa tu? Okey, Liu Kian Ming. 0164226679. Tahniah. Okey, next. Alhamdulillah pada malam ni nampaknya kita menerima penonton yang dari berbagai Alhamdulillah. Syukran. Okey, saya rasa ini yang terakhir. Abu Bakar Wan Nur Khairina binti Wan Muhammad Hafizul Yusra. Bukan, tidak ada kaitan dengan Cikgu Yusra. Okey. Adakah ini yang terakhir Cikgu Musita? Ada lagi. Oh, ada satu lagi. Okey, maafkan saya. Okey, Norizan binti Mustafa 0195715737. Tahniah kepada semua pemenang. Sekali lagi kepada semua pemenang, jangan susah hati, insya-Allah anda akan hubungi dengan kadar segera. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang meluangkan bahasa pada malam ni, memberi sedikit ruang dan peluang pada diri sendiri untuk buat penambahbaikan demi pembesaran anak-anak, demi pembelajaran anak-anak, demi doa anak-anak yang insya-Allah yang satu ketika nanti yang selalu saya sebut kita akan masuk syurga bersama-sama berpimpinan tangan sebaris, bukan beratok panjang, tak beratok macam tu. Jadi insya-Allah terima kasih wahai Allah sebab ruang dan peluang pada malam ni untuk berkongsi sedikit ilmu. Wahai Allah, jadikanlah asbab kebaikan kepada kami. Teruskanlah ya Allah beri rahmat dan nikmat-Mu kepada kami walaupun kami diuji dengan pandemik ini. Dan wahai Allah, bukalah pintu hati ayah dan ibu untuk terus menerima ilmu-ilmu yang manfaat untuk membesarkan anak-anak ni menuju ke jalan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi kepada semua, terutamanya Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Air Tawar, ahli panel kita Cikgu Khairul, terima kasih banyak-banyak, Cikgu Yusra, dan insya-Allah kita akan teruskan perjuangan yang sedang kita teruskan ini. Terima kasih. Sekian dulu untuk malam ni. Semoga kita akan jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih semua. Okey, kita ada sikit montas daripada Sekolah Kebangsaan Teluk Air Tawar. Antara sekolah yang tertua di Seperampai.